Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, puan-puan yang menonton video pada kali ini serta semua guru-guru, khususnya guru-guru khat yang menonton juga video pada kali ini, di mana pada video kali ini Ustaz akan terangkan sedikit dan Ustaz akan berkongsi iaitu mengasah pensel khat mechanical untuk murid-murid sekolah rendah, insya-Allah. InsyaAllah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada video kali ini, okey, murid-murid semua, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian mari sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah ini kepada ibu bapa kita dan guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Seterusnya, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita selawat, ya. Mari sama-sama kita baca selawat dulu. Siapa yang belum lagi berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, mari sama-sama kita ikut Ustaz dan sama-sama kita berselawat dulu, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan selawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu petang, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat, ya. InsyaAllah, murid-murid yang dikasihi semua, murid-murid yang Ustaz sayang semua ni, jangan lupa baca selawat, ya, pagi dan petang, ya. Jangan lupa sebelum belajar kita mesti kena baca selawat dulu, ya. InsyaAllah. Okey, seterusnya mari kita tengok pembelajaran kita pada video kali ini. Baik, insyaAllah. Sebelum Ustaz memulakan pembelajaran kita pada video kali ini, siapa yang belum subscribe channel Ustaz Syahir, bolehlah subscribe dulu supaya kamu tidak ketinggalan jika ada video-video yang baru. Nanti kamu boleh nampak dan kamu boleh dapat video-video yang terbaru, insya-Allah. Okey, tajuk kita pada video kali ini mudah saja. Tajuk dia simple. Cara mengasah pensel khat mechanical. Cara mengasah pensel khat mechanical. Di video yang pertama, siapa yang belum tengok video Ustaz yang pertama, iaitu Ustaz ada terangkan peralatan asas menulis khat untuk murid sekolah rendah. Tetapi video yang kedua ni Ustaz nak tunjukkan pula cara mengasah pensel khat mechanical. Bagaimana cara untuk kita mengasah. Dia tak sama. Ya, tak sama macam kita asah pensel kayu. Tetapi untuk pensel mechanical ni dia ada macam-macam cara. Ada yang macam contoh Ustaz nak tunjukkan ni, Ustaz nak gunakan kertas pasir. Tapi ada juga sebahagian sekolah yang murid-murid dia gosok kertas, dia gosok pensel khat mechanical ini, dia gosok dekat lantai. Lantai sekolah tu, semen sekolah dia gosok. Tapi tak ada apa-apa, jangan risau. Semen tu dia bila dia pijak-pijak, dia lama-lama karbon pensel tu dia akan hilang lah, dia tak rosak sebab dia bukan cat.
Ada juga cara macam tu. Ada sebahagian sekolah ada yang menggunakan gunting. Dia potong dakwat pensel hot tu. Ada sebahagian sekolah ada yang menggunakan pisau. Jadi dekat sini yang ustaz nak tunjukkan adalah cara mengasah pensel hot mechanical menggunakan kertas pasir, ya. Di mana kertas pasir ni kamu boleh bawa masuk dalam pencil box, kamu boleh bawa masuk ke dewan peperiksaan untuk peperiksaan hot lah, ya, insya-Allah. Okey, Ustaz harap kamu dapat sediakan, ya, murid-murid semua dapat sediakan pensel hot dan kertas pasir yang seperti mana dalam video pertama Ustaz ada terangkan peralatan asas dalam menulis hot. Ya, untuk ibu bapa, untuk makluman ibu bapa, kita belajar sekarang ni, murid-murid sekarang ni dia belajar di peringkat sekolah rendah, dia menggunakan pensel hot mechanical, ya, dan mengasah cara untuk kita asah pensel hot mechanical itu adalah kita menggunakan kertas pasir, ya. Baik. Okey, tuan-tuan boleh tengok di sini. Ini adalah pensel hot mechanical, ya. Untuk murid-murid semua pun boleh tengok. Ini pensel hot mechanical. Dia ada macam-macam jenis. Ada macam-macam pattern dan ada macam-macam bentuk. Dia ada design dia macam-macam lah. Ikut kedai. Tapi yang ini yang biasa yang boleh didapati dan yang paling murah lah. Saya rasa yang ini dalam RM2. RM2 ke RM2.50. Ada juga setengah kedai yang dia jual RM1.50 pun ada. Jadi boleh cari di kedai stationery ataupun kedai peralatan menulis. Ini pensel hot, ya. Pensel hot kita panggil dia pensel hot mechanical. Dan sekarang ni dia gunakan yang inilah, ya. Murid-murid semua akan gunakan yang ini. Jadi Ustaz harap semua murid-murid, khususnya murid-murid di peringkat sekolah rendah, kamu dah faham. Kalau belajar hot, mesti kamu kena ada pensel hot, ya. Kena ada pensel hot mechanical ini, ya. Kalau kamu tak bawa pensel ini di dalam kelas, maka nanti kamu susahlah kamu nak tulis. Kamu kena tulis guna pensel biasa. Boleh tulis pakai pensel biasa, tak ada masalah, tapi tak jadilah penulisan hot tu, kan. Jadi kita tak ada dah asal pensel hot guna pisau kat sekolah. Jadi kamu kena ada pensel hot, ya. Jadi Ustaz harap dan harapan kepada semua guru-guru hot juga, ya. Semua guru-guru hot juga berharap pelajar-pelajar semua bila cikgu masuk, ustaz dan ustazah masuk nak ajar hot ni, kamu dah ada pensel hot, ya, seperti mana yang kamu tengok dalam gambar ni, ya. Baik, kemudian kita tengok kertas pasir. Ini kertas pasir. Okey, tak apa, nanti ustaz akan tunjukkan lebih mendalam lagi dalam video cara penerangannya. Ini kertas pasir inilah yang kita guna, ya. Pelajar-pelajar semua tidak perlu bawa pisau, tidak perlu bawa gunting yang tajam dan sebagainya, ya. Benda tu semua melibatkan keselamatan, ya. Jadi sekarang ni kita dah mudah, jadi kita gunalah apa yang ada ni untuk kita memudahkan lagi proses pembelajaran, ya. Kerana waktu pembelajaran hot 1 minggu hanya 30 minit saja diperuntukkan. Jadi Ustaz harap murid-murid semua dapat mempersiapkan peralatan-peralatan ini untuk pembelajaran hot, kerana kita tak nak membazir masa. Dalam masa 30 minit tu Ustaz tak nak habiskan masa untuk Ustaz selenggara pensel hot kamu. Ustaz, saya tak bawa pensel hot. Ustaz, saya tertinggal. Ustaz, saya tak ada ubat pensel. Jadi benda-benda ni dia mengganggu pembelajaran kita. Jadi kita lambat sikit lah kita nak mula pembelajaran tu. Tapi tak apa, Ustaz sebagai guru hot, lagi-lagi murid-murid sekolah rendah ni Ustaz layan semua. Siapa yang pensel hot dia rosak pun Ustaz yang betulkan, kan. Bukan Ustaz sajalah, guru-guru hot yang ada di sekolah rendah agama ni Ustaz rasa semua macam tu, kan. Kadang-kadang masuk kelas tu 30 minit tapi 15 minit tu mengurus pensel hot murid-murid, kan. Ada yang tak bawa, ada yang tak tahu nak masukkan ubat pensel, ada yang patah, ada yang rosak, tekan-tekan tak boleh, kan. Dia tak keluar. Macam-macam lah masalah dalam kelas ni. Tu biasa. Saya rasa guru-guru hot pun dia faham. Jadi Ustaz harap video Ustaz pada kali ini yang mungkin ditonton oleh ibu bapa dan murid-murid sendiri, Ustaz harap
sedikit sebanyak membantu untuk menyediakan persediaan yang baiklah kepada anak-anak masing-masing untuk pembelajaran hot insya-Allah. Yalah kita maklum yang nak belajar ni murid-murid tahun 1, tahun 2, tahun 2, tahun 3 ni dia tak sama macam murid-murid tahun 4, 5, 6. Dia perlu dibimbing daripada mula sampai dia habis pembelajaran tu. Ya, insya-Allah Ustaz harap video ni dapat membantu dan insya-Allah selepas ini Ustaz akan tunjukkan video cara mengasah pensel hot ya. Kat sini Ustaz akan tunjukkan. Jadi Ustaz harap semua murid-murid dapat memberi perhatian, jangan risau. InsyaAllah mudah aja, tak susah. Nanti kalau kamu dah pandai asah pensel hot, Ustaz rasa kamu pun sebelum Ustaz masuk, Ustazah masuk, kamu dah siap dah asah. Itu yang Ustaz harapkan dah. Ya, okey. Selamat menonton dan insya-Allah sediakan pensel hot kamu dan kertas pasir. Insya-Allah kita sama-sama tengok video ni dan kamu boleh ikut cara mengasah yang betul. Insya-Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan cara untuk kita mengasah pensel hot mechanical. Okey, sebelum itu Ustaz nak terangkan sedikit pensel hot mechanical ini. Okey, ini adalah salah satu contoh pensel hot mechanical. Yang ni, okey. Pensel hot mechanical yang biasa digunakan sekarang lah untuk kita menulis hot. Mungkin zaman dulu, zaman saya belajar pun dulu dia tak gunakan pensel hot ni, dia gunakan pensel kayu dan kita kena asah sendiri guna pisau 10 sen tu kan. Tapi zaman sekarang ni dia lebih canggih dan dia dah ada inovasi di mana kita dah ada pensel hot mechanical ini dan dia memudahkan pelajar-pelajar. Di samping itu dia dapat memberi jaminan keselamatan lah kepada murid-murid dan murid-murid tidak perlu bawa pisau ke sekolah kan, peralatan tajam dan sebagainya, dan alhamdulillah. Tetapi dia ada cara dia untuk kita gunakan pensel hot ini ya, kita ada cara guna dan kita ada cara untuk kita mengasah pensel. Tetapi dalam video kali ini Ustaz akan kongsikan cara untuk mengasah pensel hot ya, cara untuk mengasah pensel hot, khususnya pensel hot mechanical menggunakan kertas pasir ya, menggunakan kertas pasir. Okey, mungkin ada yang tak tahu kertas pasir tu apa. Okey, ni dia kertas pasir, boleh dapatkan di Mr. DIY. Kertas pasir ni dia ada dia punya kod. Ni contohnya dia punya kod. Ni 600 CW. Ni contohnya kod dia. Yang Ustaz bagi iaitu di tempat Ustaz tinggal ini je yang ada dan Ustaz beli, dan dia masih lagi dalam keadaan yang nipis ya. Yang penting kita beli yang nipis, bukan yang tebal. Kalau kita rasa kat sini dia nipis, dia tak ada rasa kasar pun. Kalau kamu beli, kamu pegang, kat sini, hitam dia ni bukan pegang yang ini kayu, ni dia punya apa, dia punya kertas. Yang ini dia punya karbon dia ya, dia punya tempat gosok dia lah. Yang kita nak gosok karbon ni kat sini, ubat pensel ni, dia akan rasa nipis, dia tak akan rasa, kamu tak akan rasa kasar. Kalau kamu beli yang kasar, dia akan rosak pensel kamu ni nanti ya, dia akan jadi tak elok. Jadi kita beli yang nipis, dia ada kod dia, ada yang 200. Tapi Ustaz beli yang 600 ni pun dah cantik dah. Yang kalau yang lebih bawah daripada 600 pun lagi bagus ya. Tapi yang penting kamu jangan beli yang tebal ya, jangan pergi kedai Mr. DIY itu minta yang tebal, jangan. Cakap kita nak gosok untuk pensel, jadi dia akan bagilah ya, mungkin pembantu kat situ akan bantu untuk gosok. Ataupun kamu pergi kedai hardware ataupun kedai pertukangan, cakap dengan orang kedai tu nak beli kertas pasir yang nipis, yang nipis untuk gosok pensel, untuk pensel punya lah, untuk ambil pensel dan gosok kat situ. Nanti dia akan bagi yang nipis punya ya, kamu jangan risau. Okey, ini kertas pasir. Okey, dia bukan kertas biasa ya, dia depan dia ni dia kertas, belakang dia ni dia warna hitam. Yang ni Ustaz dah gunalah. Yang ni kesan-kesan goresan pensel, jadi dia jadi macam ni. Okey. Jadi Ustaz nak tunjukkan cara mengasah pensel. Tapi sebelum tu Ustaz nak tunjukkan ni ubat pensel. Nampak? Ni ubat pensel, ubat pensel hot. Kita namakan dia ubat pensel hot lah ya. Ubat pensel hot ni dia rata, tengok depan dia. Okey, nampak?
Depan dia ni rata. Dia bila kita beli ubat pensel ni, dia memang tidak diasah untuk pensel hot. Dia akan dapat rata macam ni. Okey, jadi video ni ustaz nak tunjukkan cara untuk kita mengasah ya. Okey, nampak dia rata. Okey. Jadi ini pensel, ubat pensel yang ustaz dah masukkan. Kamu boleh masukkan ikut belakang ni. Ni boleh buka, dan kamu masukkanlah dalam ubat pensel tu, masukkan dalam sini. Ni contoh, kamu masukkan dalam lubang dia. Masukkan. Okey. Dia ada pemadam ni, tapi ustaz punya pemadam dia dah hilang. Okey, baik. So ustaz tutup balik. Okey. Jadi sekarang ni kita belum masah pensel. Jadi tengok ustaz tulis. Nampak ustaz tulis? Bila ustaz tulis, dia akan jadi nipis. Dia macam kita pakai pensel biasa. Kan? Dia tak jadi macam kita guna pensel hot lah. Dia tak jadilah tulisan hot tu. Nampak bila ustaz tulis, nampak dia jadi macam kita pakai pensel kayu. Jadi kita tak nak yang macam ni, sebab kita nak jadikan dia untuk tulisan hot ya. Jadi apa yang kita buat? Okey, baik. Yang ini yang pertama, kamu jangan tekan terlalu besar macam ni, terlalu panjang. Nanti bila kamu tekan macam ni, dia akan patah. Jadi kita tolak sikit. Agak-agak macam ni lah ya. Macam ni. Ni pun panjang sangat ni. Macam ni pun okey. Okey, nampak? Okey, baik. Jadi ustaz akan gosok. Cara dia, kita akan gosokkan kat sini. Tengok ustaz gosok. Okey. Letakkan pensel hot kamu ni. Gosok. Gosok pelan-pelan. Gosok pelan-pelan. Okey, bila kamu gosok, kemungkinan dakwat dia tu tadi dia akan ke dalam macam ni, nampak? Dia akan hilang. Jadi kamu boleh tekan sikit. Tekan sikit. Kalau kamu gosok, lama-lama dakwat dia habislah. Kan, kamu gosok sikit. Kamu gosok sikit dan pastikan dia jadi serong macam itu. Cuba kamu tengok. Kamu perhatikan betul-betul, pastikan dia jadi serong. Okey. Ni nampak. Okey, tengok. Pastikan dia jadi serong macam ni. Dia jadi serong macam ni. Okey, bila dia jadi serong macam ni, ni baru dia jadi pensel hot. Baru dia jadi pensel hot. Okey. Cara dia, kamu letak, sekali lagi ustaz tunjuk, letak dan gosok je. Letak dan gosok. Okey, dia ada satu lagi cara. Kalau kita tak guna kertas pasir, ada pelajar yang dia gosok dekat lantai lantai kelas ataupun lantai sekolah. Boleh juga kamu gosok kat lantai sekolah tu. Boleh, tapi ustaz tak galakkan sebab dia kotor nanti. Nanti cikgu mungkin marah, guru besar marah kan, cikgu disiplin marah. Jadi dia tak boleh guna yang tu lah. Tapi kalau kamu nak guna gosok kat lantai tu, terpulang kat kamu lah. Tak ada masalah pun kalau kamu lupa nak bawa pensel hot masuk dalam peksa dan sebagainya kan. Kamu gosok kat lantai tu. Tapi ustaz tak galakkan ya. Tapi ada murid-murid dan ada guru-guru yang tunjukkan cara tu. Tak ada masalah pun, boleh. Cuma lagipun kalau kamu gosok kat lantai, yang benda ni dia cuma pensel, dia bukannya pen. Bila kamu pijak, dia akan hilang karbon tu, ataupun yang kamu conteng kat lantai tu dia akan hilang ya. Dia tak akan kekal kat situ, jangan risaulah. Tak ada masalah pun benda tu. Okey, tapi ya, itu salah satu cara lain. Tapi yang di sini ustaz nak tunjukkan cara untuk kita menggunakan kertas pasir. Ada lagi satu cara, pelajar-pelajar mungkin menggunakan gunting. Dia gunting kat sini. Contohnya macam ni. Dia ambil gunting, dia potong kat sini. Dia potong, tengok ustaz buat. Ya. Okey, ini pensel dan ustaz potong. Boleh juga. Tapi dia tak rata nanti. Dia punya Dia punya permukaan depan dia tu nampak. Dia tak rata. Dia tak cantik. Bila kita tulis, dia tak sedap. Dia rasa macam kasar. Ya, jadi cara yang elok dia, kita gosok ke dekat kertas pasir sini. Yang ustaz buat, kita gosok kertas pasir. Gosok dan dia akan dapat macam ni. Dia akan dapat potongan yang cantik. Nampak kat situ? Potongan dia cantik kat situ kan. Jadi bila kita tulis, kita akan dapat lah. Kita akan dapat ketebalan tu. Nampak? Dapat tebal. Jadi cara menggunakan pensel hot selepas kita asah ni, nanti ustaz akan buat video yang seterusnya. Okey, video ni ustaz nak tunjuk untuk mengasah pensel sahaja. Okey, satu lagi, bila kamu dah asah, bila pelajar-pelajar ya, murid-murid, khususnya murid-murid tahap 1, bila kamu dah asah, benda ni, kertas pasir ni dia akan jadi macam ni. Dan bila kamu pegang, kamu nampak tak ni?
dia sudah jadi hitam kan, dia jadi kotor kat sini tangan kamu. Tapi murid-murid jangan risau, kamu pergi ke tandas boleh basuh, dia boleh hilang. Dia boleh hilang, bukan dikekal, jangan risau. Tapi di sini masalah dia, bila kamu main-main kat sini, kamu gosok-gosok kat sini dan kemudian kamu conteng kat sini, nampak dia jadi cap jari. Dia jadi kotor. Kalau buku kamu kat sini kamu letak macam ni, jadi kotor. Jadi bila kamu pegang lagi baju kamu yang putih, yang cantik, bersih tu, bila kamu pegang macam ni, kamu letak dekat baju, jadi kotor. Jadi murid-murid hati-hati. Ya, hati-hati bila menggunakan kertas pasir ini supaya buku kamu ataupun baju kamu tak kotor. Kalau kotor ni, cepat-cepatlah pakai tisu ataupun pergi ke tandas untuk kamu bersihkan, ya. Kalau tak nak kotor, kamu pegang elok-elok. Jangan pegang di bahagian yang kamu conteng tu. Macam ni, macam kawasan yang sini, tengok. Kawasan ni kita tak guna, bila kamu pegang dia tak ada hitam. Cuma yang tempat yang kamu gosok guna pensel hot tu sahaja. Macam ni kan, ustaz gosok kat sini. Bila kamu pegang dia akan jadi hitam. Tapi bila kamu beli, waktu kamu beli kertas pasir ni, kamu pegang yang warna hitam ni, dia tak ada apa-apa. Tengok ni tangan ustaz bersih. Tengok. Dia tak ada apa-apa, ya. Dia tak kotor. Cuma bila kita dah gunakan baru dia jadi jadi kotor. Kertas ni tak mahal, berapa ringgit lah. Dia tak mahal kertas ni, insya-Allah. Okey, jadi kertas ni dia besar kertas A4. Jadi yang ni kamu boleh potong sikit-sikit, ya. Boleh potong sikit-sikit untuk kamu bawa masukkan dalam pensel box kamu dan bawa ke sekolah, insya-Allah. Okey, itu sedikit sebanyak cara untuk mengasah pensel hot. Dan Ustaz harapkan video ini membantu guru-guru hot dan membantu murid-murid semua untuk mengasah pensel hot dengan baik. Dan Ustaz harapkan yang penting murid-murid tahun 1 jaga kebersihan tu tangan, jari. Nanti kamu jangan lap terus, lap dekat baju, nanti mak kamu marah, ayah kamu marah, baju kotor. Okey, jaga kebersihan. Dan yang penting pensel hot kamu dapat asah macam ni, ya. Pastikan dia dapat dalam keadaan yang serong begini, ya. Begini. Kalau tangan kidal, kamu gosoklah. Kalau yang tangan kiri, gunalah tangan kiri. Dia akan dapat potongan untuk tangan kiri sebab kamu guna tangan kiri. Ustaz bukan tangan kiri, ustaz tangan kanan. Okey. Okey, selamat mencuba dan semoga berjaya semua. Ustaz doakan dan semua ustaz harapkan dapat mengasah pensel hot dengan baik, ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana? Itu dia cara untuk kita mengasah pensel. Jadi Ustaz harap kamu khususnya murid-murid tahun 1 lah, ya, tahun 1 dan tahun 2, Ustaz harap kamu dah pandai mengasah pensel hot kamu sendiri. Jadi kalau sebelum ni ustazah ataupun ustaz masuk ke kelas, dia dah beratur dah. Dia kata dia nak asah, tak pandai asah dan sebagainya kan. Jadi Ustaz harap dengan video ini dapat membantu kamu supaya kamu pandai mengasah pensel hot sendiri. Kalau kat rumah pun kamu nak buat latihan, saya rasa dah tak ada masalah. Ya, kamu boleh buat latihan kamu sendiri, insya-Allah. Dan kamu, sebab kamu dah pandai asah pensel hot, ya. Kita guna kertas pasir, ya. Kita tak guna semen sekolah. Tapi kalau ada yang guna, mungkin pelajar-pelajar di sekolah lain yang menonton video ni, saya dah biasa Ustaz guna semen sekolah kan. Semen sekolah ke lantai sekolah tu, itu Ustaz tak boleh nak cakap apa lah. Ya, tapi Ustaz nak tunjukkan ini cara yang mudah. Kita guna kertas pasir, ya. Tapi kalau ada yang guna cara lain pun tak ada masalah, ikut guru masing-masing lah. Ustaz cuma berkongsi. Ya, Ustaz cuma berkongsi cara yang selamat, dan yang pertama yang selamat, yang kedua yang mudahlah untuk dipraktikkan kepada semua murid, insya-Allah. Okey, seterusnya Ustaz nak tunjukkan ataupun Ustaz nak kongsikan video contoh penulisan hot menggunakan pensel hot mechanical yang telah diasah dan menggunakan pensel biasa. Ustaz nak kamu tengok dekat sini perbezaan. Satu perbezaan tulisan yang kita tulis hot menggunakan pensel hot mechanical, dan satu lagi perbezaan yang kita tulis perkataan yang tanpa menggunakan pensel hot, ya. Jadi Ustaz harap kamu dapat membuat perbezaan di sini, kamu nampak beza dia, ya. Kamu nampak beza dia bagaimana tulisan yang menggunakan pensel hot dan tulisan yang tidak menggunakan pensel hot. Okey, selamat menonton. Dan selamat menumpukan perhatian kepada video yang Ustaz akan tunjukkan.
kita dah sampai di penghujung video ini. InsyaAllah Ustaz harapkan dan Ustaz doa kepada semua murid-murid supaya dapat ilmu apa yang Ustaz sampaikan, apa yang Ustaz kongsikan pada video kali ini, dan kamu dapat praktikkan dan kamu dapat mengasah pensil hot dengan baik, ya, insyaAllah. Apa yang Ustaz nak nasihatkan di sini, menulis hot ini kamu jadikanlah sebagai hobi, ya. Kalau guru agak lewat sikit masuk kelas tu, kamu bolehlah ambil pensil, ambil kertas, kamu tulis, ya. Ataupun ada waktu yang terluang di rumah, waktu lapang, kamu jadikanlah menulis hot ni sebagai satu hobi, ya. Dan Ustaz juga nasihatkan, pastikan, ya, peralatan menulis hot dibawa ke sekolah, ya. Ustaz harap kamu dapat bawa semua peralatan hot ke sekolah, jangan tak bawa, ya. Nanti bila waktu ustaz dan ustazah masuk, kamu dah bersedia. Kamu dah bersedia dengan peralatan kamu, ya. Ya, jadi kamu kena berusaha nak cantik tulisan ni, dia bukan sehari dua boleh dapat, ya. Jadi ustaz faham. Guru-guru, untuk guru-guru hot yang membantu kamu dan membimbing kamu di sekolah, juga setiap kali mereka masuk ke kelas hot untuk membimbing dan mengajar kamu, mereka akan sedaya upaya untuk bantu kamu, ya. Jadi apa yang Ustaz harapkan, video ini sedikit sebanyak dapat membantu semua murid-murid, ibu bapa dan guru-guru hot, ya, insya-Allah. Selebihnya tu ibu bapa lah, ya, tuan-tuan, puan-puan dan guru-guru hot di setiap sekolah teruslah memantau dan membimbing anak-anak ini supaya dapat menulis dengan baik, insya-Allah. Ya, saya doakan semoga semua murid-murid, ibu bapa dan guru-guru hot dimudahkan segala urusan untuk membimbing, mengajar, dan murid-murid dimudahkan untuk menulis hot, insya-Allah. Okey, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Pada video akan datang, Ustaz akan tunjukkan cara memegang pensil hot, cara menulis, kedudukan cara kita menulis, dan bagaimana cara untuk kita membuat latihan, insya-Allah. Sebelum kita akan masuk kepada huruf-huruf tertentu, huruf-huruf untuk kita menulis hot, ya, insya-Allah. Okey, jangan lupa setiap hari hadiahkan surah Al-Fatihah. Hadiahkan, niatkan bacaan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita. Dan kemudian yang penting jangan lupa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sembahyang jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.